Baik saudara, langkah mengekang penularan COVID-19 dan pengorbanan antara anggota Barisan Harapan antara intipati lintas langsung dari Sarawak petang ini. Debbie Amanda Padan sudah bersedia di sana. Kita teruskan. Debbie, teruskan. Silakan. Terima kasih Ifah, salam hormat dan salam sejahtera. Ketika ada dalam kalangan kita bergembira menyambut Aidilfitri bersama ahli keluarga terdekat, namun ada insan lain yang terpaksa berjauhan dari keluarga demi tugas yang diamanahkan. Antaranya anggota pasukan keselamatan yang bertugas di Sekatan Jalan Raya SJR bagi memastikan prosedur operasi standard SOP rentas daerah dipatuhi dalam usaha mengekang penularan pandemik COVID-19. Di bahagian Bintulu, 11 SJR diadakan dengan SJR 1 terletak di Batu 37 atau kilometer 60 Jalan Pen Borneo Bintulu Miri. SJR ini lokasi penting bagi menentukan setiap individu dan kenderaan dari Miri yang masuk ke Bintulu mempunyai permit kebenaran polis dan telah menjalani ujian calitan COVID-19 sebagai prasyarat wajib untuk masuk ke Bintulu. Kru RTM berkesempatan meninjau operasi penugasan anggota polis Bintulu dan anggota tentera dari Regimen Sempadan Kem Semilajau yang bertugas di SJR 1 ini bersama Timbalan Ketua Polis Daerah Bintulu, DSP Dennis Bunyam. Walaupun di musim perayaan ini kita sentiasa anggota dan pegawai kita sentiasa komited untuk menjalankan tugas dari semasa ke semasa memastikan pematuhan SOP terutamanya kemasukan ke bahagian Bintulu ini dipatuhi oleh setiap pengguna jalan raya dan yang melalui SJR. Setiap kenderaan yang melalui SJR 1 ini akan diperiksa dengan teliti. Mereka yang tidak mematuhi SOP akan diarahkan berpatah balik. Istimewanya pada Aidilfitri ini, penduduk berkaitan dengan SJR 1 menghantar juadah hari raya untuk petugas yang tidak dapat meraihkannya dengan keluarga tersayang. Malah pasukan bertugas di SJR 1 yang diketuai Inspektor Wee Sun Guan turut menyediakan juadah hari raya khusus bagi meraihkan anggota beragama Islam yang bertugas. Kami daripada IPD Bintulu mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, mahab zahir dan batin. Kenaikan jumlah kes positif COVID-19 secara mendadak sejak awal Januari lepas selain varian yang semakin pelbagai. Sarawak ambil langkah proaktif bagi mengekang penularan jangkitan yang disifatkan semakin mengganas. Susulan itu, sebuah pusat sehenti COVID-19 atau One Stop Center diwujudkan bagi menyokong usaha tersebut. Laporan terperinci bersama wartawan Syadikin Bahrin. Silakan Dikin. Terima kasih Debbie, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya kini berada di Majlis Bandaraya Kuching Selatan bagi menyaksikan sendiri operasi One Stop Center yang diwujudkan tujuan bagi mengekang penularan COVID-19 yang tidak menunjukkan tren positif sejak 9 Januari lepas. Bagi memperincikan lanjut mengenai pusat ini, bersama saya petang ini ialah Ketua Komander Pusat Sehenti COVID-19, Dr. Chion Yao Liang. Jadi Doktor, selamat petang. Secara amnya, apakah fungsi utama pusat ini diwujudkan? Secara amnya, fungsi utama pusat ini diwujudkan ialah menyediakan satu tempat yang besar, luas untuk orang rakyat di Sarawak dari bahagian Kuching datang untuk buat testing COVID-19 secara swabbing. Semua orang yang memerlukan swabbing, kalau dia pergi ke tempat hotspot, pergi ada kontak dengan orang-orang yang positif, mereka boleh datang sini buat swab test. Okey, untuk sebelum dikaji orang-orang pre-employment juga boleh buat test di sini, tapi bayaran diperlukan. Okey, selain dari buat swab test, kita juga menyediakan klinik ILI, iaitu klinik untuk orang yang ada simptom. Untuk dia datang dijumpa doktor, rasa perlu kan tidak buat swab test, dan klinik ini juga menyediakan satu ruang untuk dapat quarantine order, di mana dulu ada masalah terima quarantine order ada perhantaran. Sekarang semua sudah dijadikan satu pusat di Bandaraya Kuching. Maksudnya kalau awak memerlukan quarantine order, memerlukan wristband, semua akan dikumpul dan dikolek di sini oleh semua pesakit COVID-19.
Okey, selain itu, tempat ini juga ialah hub untuk buat investigation dan contact tracing, di mana semua kes-kes COVID akan di-inspect di sini dan contact tracing akan dijalankan di sini, panggilan akan dijalankan di sini. Selain dari contact tracing, saya juga ada enforcement team di mana polis, unit keselamatan negeri, rela akan pergi menjalankan operasi pematuhan SOP Bandaraya Kuching. Okey, terima kasih Dr. Itu dia padat dan terperinci mengenai inisiatif kerajaan dalam melandaikan lakukan kes COVID-19 di Sarawak. Namun, terpulang kepada anda untuk ikut SOP atau ikut hati. Sekian dulu laporan saya, Syarikin Bahrain dari Sarawak. Kita kembali bersama Debbie. Baik, terima kasih Dikin. Berita seterusnya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia fokus kepada usaha membanteras aktiviti penyeludupan di kawasan sempadan negara, khususnya di pintu masuk hotspot yang dikenal pasti dalam tempoh musim perayaan berganda di Sarawak, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Gawai Dayak. Ini termasuk membanteras penyeludupan bunga api dan mercun serta pergerakan masuk dan keluar pendatang asing tanpa izin. Maritim Malaysia Negeri Sarawak dalam satu kenyataan memaklumkan usaha tersebut dijalankan melalui operasi khas Pagar Laut Siri 1 2021. Bagi tujuan itu, 100% pegawai dan anggota Maritim Malaysia Negeri Sarawak telah dan akan bertugas di sepanjang musim perayaan berganda tersebut. Untuk rekod, petunjuk prestasi utama KPI Maritim Malaysia Negeri Sarawak adalah memastikan 5 aset di laut setiap hari bagi menjaga perairan negeri Sarawak. Sementara itu, pegawai dan anggota yang bertugas pada Hari Raya Aidilfitri di Ibu Pejabat Maritim Negeri Sarawak, Komdas Kuching, menerima bingkisan Aidilfitri yang disampaikan Pengarah Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Zain Azman Mat Yunus. Bingkisan tersebut adalah sumbangan daripada Ibu Pejabat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Putrajaya dan merupakan satu tradisi dalam menghargai pengorbanan pegawai dan anggota yang bertugas semasa Aidilfitri. Majlis Bandaraya Miri MBM telah mengemaskini prosedur operasi standard SOP tambahan yang dikeluarkan Rabu lepas berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilanjutkan sehingga 7 Jun depan. Dalam kenyataan medianya, MBM menjelaskan kegiatan yang tidak dibenarkan di taman-taman awam dan rekreasi ialah kegiatan berkumpulan. Kegiatan sukan dan rekreasi secara individu bagaimanapun masih dibenarkan mengikut SOP dikeluarkan pada 27 April. Namun begitu, MBM ingin mengingatkan semua individu di taman awam dan rekreasi supaya sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal, tidak berkumpul dalam kumpulan, elakkan kawasan yang sesak dan memakai pelitup separuh muka sebelum dan selepas kegiatan riadah mereka. Sementara itu, MBM turut menasihatkan pengusaha kompleks beli belah atau pasaraya untuk menghantarkan jumlah pelanggan tidak melebihi 50% kapasiti seperti yang ditentukan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah.